Dan salam sejahtera, bertemu kembali di dalam podcast Sekali Ketuk, di mana kita akan cuba merungkai apa juga perkembangan sama ada politik maupun perkembangan semasa di Sabah. Saya Khairi Fitri dan bersama Sabrina bergandingan hari ini sebagai moderator anda, dan hari ini kita akan cuba ketuk Pak Mus sekali lagi. Tuan Pak Mus. Ketuk Pak Mus. Tuan Muslioli selaku penganalisis politik Sabah. Dan sekali lagi kita ucapkan selamat datang Pak Mus. Berkali-kali sudah Pak Mus datang ke Sekali Ketuk ni, berbual bicara bersama kita, berkongsi pelbagai topik yang cukup menarik, yang cukup hangat bersempena dengan PRN ni, kan Sabrina? Betul. Dan dalam episod ke-17 pada kali ini kita akan membicarakan satu lagi topik yang sangat menarik untuk dibincangkan, iaitu ramalan keputusan pilihan raya ke-17 PRU DIU Sabah bagi 2025 ini. Dan sebelum kita lanjutkan kepada persoalan-persoalan yang seterusnya, marilah kita sama-sama like, share dan viralkan seluas mungkin agar apa yang kita bincangkan pada hari ini mendapat maklumat ataupun manfaat untuk anda yang di luar sana. Baik, kita teruskan Fitri. Ya betul, kita sudah masuk ke episod yang ke-17 ni Pak Mus, dan topik kata kali ini adalah berkenaan ramalan keputusan PRN 17, dan seperti mana yang netizen sudah di luar sana sudah tahu, di mana Pak Mus sudah pun menerbitkan sebuah buku berkenaan dengan PRN 17. Anda boleh melihat buku Pak Mus di sini berkenaan analisis 73 DUN Sabah di sini, dan hari ini mungkin kita cuba merukai serba sedikitlah di dalam buku ini. Kita cuba mengurik dan kita cuba akan merungkai mana yang orang bilang tidak terungkai di dalam buku ni, kan Sabrina. Betul. Dan kita akan cuba mengupas sejauh mana perkembangan berkenaan politik di Sabah pada kali ini. Kalau orang bilang di Sabah ni, orang bilang mother of Sabah, orang bilang ibu segala pilihan raya. Betul. Jadi Pak Mus, untuk PRN kali ini Pak Mus, antara analisa yang Pak Mus telah lakukan, mungkin apa faktor utama yang akan menentukan keputusan PRN 17 kali ini? Apakah ada di antaranya calon, parti ataupun berkenaan isu semasa? Ya, terima kasih Fitri, terima kasih Rina. Sebenarnya saya ini bukan seorang peramal, bukan seorang nujum Pak Belalang, tapi saya seorang yang boleh membuat analisa berdasarkan sejarah, berdasarkan keputusan-keputusan pilihan raya yang lalu, dan juga berdasarkan isu-isu yang hangat semasa pilihan raya ini. Saya nampak satu naratif yang cuba dimainkan sekarang ini, sehingga ada pemimpin-pemimpin daripada Kuala Lumpur percaya bahawa isu local party akan mempengaruhi keputusan pengundi. Jadi apabila local party ini menjadi isu yang agak diambil berat, kelihatan di peringkat persekutuan pemimpin percaya parti-parti yang bertunjangkan National Party, termasuk UMNO dan juga PH, BN dan PH, akan mendapat keputusan yang tidak begitu baik berbanding dengan parti-parti tempatan. Tetapi hakikatnya bukan begitu. Hakikatnya tidak begitu. Kerana saya bercakap berdasarkan daripada pengalaman saya sebagai seorang aktivis, bukan saja aktivis politik, tetapi juga semasa kita di universiti, kita perhatikan kebanyakan orang-orang yang terlibat dengan politik itu adalah aktivis pelajar. Asalnya mereka ini pemimpin pelajar, pemimpin mewakili persatuan-persatuan negeri masing-masing. Semasa di universiti, apa yang saya nampak, orang Sabah dan orang Sarawak ini sangat berbeza sikapnya.
Okey. Sangat berbeza. Di mana kita ada persatuan mahasiswa negeri-negeri masing-masing. Okey. Kelantan ada, Terengganu ada, Sarawak, Sabah. Tetapi kelihatan kalau kita berdasarkan pengalaman, orang Sarawak dia lebih confine dengan isu Sarawak saja. Dia jarang mix. Berbanding dengan orang Sabah, dia akan menyertai semua persatuan. Selain daripada persatuan mahasiswa Sabah, dia menjadi persatuan mahasiswa ekonomi, persatuan bahasa, persatuan sastra dan sebagainya. Jadi sikap orang Sabah dengan orang Sarawak agak berbeza. Dari segi politiknya pun, kemudiannya kita dapati orang Sabah lebih menerima Parti Nasional. Berbanding dengan orang Sarawak. Orang Sarawak dia lebih berminat dengan politik Sarawak sahaja. Sahaja. Jadi yang saya mau bincangkan ini ialah pandangan saya kepada orang-orang yang baru masuk politik. Ingin menjadikan politik itu satu kerjaya. Dia ada pilihan. Sama ada dia menyertai Parti Nasional ataupun parti lokal, parti tempatan. Saya bercakap begini kerana berdasarkan pemerhatian saya, pemimpin politik yang berjaya itu adalah melalui National Party, bukan local party. Saya ambil contoh satu saja. Datuk Seri Shafi Apdal, seorang pemimpin yang hebat dari segi kebolehannya bercakap, kebolehannya mengulas isu. Shafi Apdal dilatih oleh Parti Nasional dalam UMNO. Bukan, walaupun dia berasal dari USNO, tetapi dia tidak thriving, dia tidak sukses sebagai pemimpin USNO. Dia sukses sebagai pemimpin di dalam Parti Nasional, sehingga mendapat tempat hierarki yang ketiga tertinggi Betul. dalam parti itu. Saya selalu bercakap, sekiranya kita menyertai local party, orang seperti Shafi Apdal, orang seperti ramai lagi yang berkaliber, yang berkelayakan. Apabila dia menyertai local party, apabila presiden parti tempatan itu, misalnya ketua menteri itu, tidak suka dengan kamu, that's it, habis. Bayangkanlah kalau Datuk Seri Shafi Apdal masa itu berada dalam parti lokal, parti tempatan, dan ketua menteri dan presidennya ialah Tun Musa. Bermakna dia sudah habis politik. I don't like your face, you're out. Tapi sebabkan dia dalam National Party, apabila Datuk Shafi'i pada masa itu tidak ada tempat dalam peringkat negeri, dia diberikan cemerlang di peringkat Betul. Silap hari bulan kalau Datuk Seri Shafi'i kekal bersama UMNO, mengekalkan jawatan sebagai naib presiden, silap boleh jadi timbalan Perdana Menteri, maupun boleh jadi Perdana Menteri. Dia mungkin jadi Perdana Menteri. Saya cakap dengan dalam satu podcast Datuk Kamal Amir. Kalau misalnya UMNO tidak kalah dan dia masih kekal bersama UMNO, ya betul. Dia sudah jadi Perdana Menteri. Betul. Dan peluang orang Sabah menjadi Perdana Menteri adalah melalui National Party. Maksud saya yang lebih penting ialah masa depan politik seseorang itu lebih terjamin bersama National Party. Kalau local party, saya tidak disukai oleh Perdana Menteri, Ketua Menteri, habis. Datuk Haris Saleh tidak suka dengan Pairin, dia pecat. Untuk dia kembali, dia terpaksa tumbangkan kerajaan. Maka sebab itu dalam local party berlaku pergelutan, berebut kuasa. Tetapi ini tidak pada National Party, di mana apabila kita tidak mendapat tempat dalam kepimpinan negeri yang dikuasai oleh local party, kita boleh mendapat tempat di peringkat nasional. Betul. Mungkin ini yang melihat bakat kita, bukan hanya di peringkat negeri. Ramandalan, Datuk Ramandalan dulu, Kuala Lumpur nampak dia ada bakat. Dia dilantik jadi menteri di peringkat persekutuan. Betul. Kalau setakat negeri, dia terpaksa bersaing di kalangan
anggota-anggota pemimpin dalam parti tempatan. Betul. Betul. Jadi dengan parti lokal ini kita limitkan kemampuan kita untuk bersaing. Kita kadang-kadang bertanya, adakah saya lebih baik daripada orang Kelantan, orang Terengganu? Adakah saya lebih baik daripada orang Kedah? Dalam local party kita tidak tahu kita lebih baik. Kita tidak tahu. So kita limit kita punya capacity, Betul. kemampuan kita untuk menjadi pemimpin. Siapa sangka satu ketika pemimpin Sabah dilantik 6 menteri kabinet. Betul. Menteri senior. Betul. And then mereka cemerlang. Betul. Datuk Rahman Dahlan contoh, Datuk Safi Abdal antara yang cemerlang mengetuai satu kementerian kanan. Betul. Dan ini tidak pernah berlaku dalam local party. Betul. Semasa USNO berjaya, kita tidak diberi Tidak satu beri blok, betul. kementerian yang penting kerana mereka melihat kita hanya mengurus hal kita saja. Negeri Seperti saja. Sarawak. Seperti Sarawak. Mereka berbeza dengan kita. Sebab Sarawak itu memang begitulah sikapnya. Daripada kalau kita di universiti, orang Sarawak dengan orang Sarawak Semangat kenegerian. terlalu kuat. Dia macam orang Kelantan lah. Dia dengan Kelantan dia, dengan grup Kelantan dia. Tapi Sabahan ini lain. Aramaiti. Betul. Dia terlalu jadi jangan kita confine kemampuan orang-orang politik, terutama sekali the younger generation yang berminat politik. Kau masuk parti star, sampai star sajalah. Kau masuk parti PBS. Apabila presiden PBS tidak suka dengan kau, you are finished. Kau ikut USNO. Apabila presiden USNO tidak suka, kau habis. Tapi dalam National Party, kalau pemimpin tempatan tidak suka, Masih ada ada lagi peluang. pemimpin nasional. Betul. Dan kau boleh mengembangkan kebolehan kau di peringkat nasional. Jadi saya Rina dan Fitri kerap berhujah dengan orang-orang yang mengatakan local party akan menjadi pilihan. Saya kata tidak. Saya kata tidak. Saya brief special branch daripada Kuala Lumpur, daripada Bukit Aman baru-baru ini. Apabila dia bercerita soal itu, bila saya brief, bila saya jelaskan mengenai National Party dengan local party, dia baru faham. Dia baru faham. Jadi ini sangat penting ini untuk kita melihat di mana skop itu harus dijelaskan kepada orang ramai. Okey. Semoga penjelasan begitu panjang lebar tentang perbezaan ataupun apakah implikasi akibat ataupun pengundian local party itu dan juga national party itu memberikan satu orang bilang mind blowing kepada kita supaya kita faham bahawa hidup kita ini ataupun kerajaan yang ada pada hari ini dia mesti berkembang dengan seluas-luasnya supaya kita punya peluang itu National level. Kita mesti jadi national level. Betul. Baik Pak Mus, soalan saya yang seterusnya ni, adakah pertembungan parti-parti utama kali ini lebih kepada kekuatan dasar atau sekadar persepsi populariti? Ya, dia banyak juga mempengaruhi seperti kalau kita bercakap sekarang yang parti-parti utama ialah warisan. Warisan. Kemudian tentu sekali PKR, PH. Begitu juga JRS. Walaupun JRS itu agak tempohnya tidaklah begitu lama. 5 tahun. Tetapi dia juga dianggap heavyweight. Sebab masih banyak di luar sana percaya JRS ini masih akan mendominasi pilihan raya kali ini kerana dia mempunyai sumber yang banyak. Dia masih lagi kuasai kerajaan walaupun interim kerajaan. Begitu juga dengan warisan yang bijak menggunakan political marketing. Betul. Apabila dia membuat program sambutan luar biasa. Luar biasa dan parti-parti lain sukar menyaingi kebolehan warisan. Memainkan isu kebolehan Safi Abdal berucap dan sebagainya. Jadi saya ingat pertembungan di antara parti-parti utama ini banyak bergantung kepada ketokohan calon. Calon itu akan menjadi akan penentu
Misalnya contohlah di Kunak saja, Kunak di mana bekas YB Kunak yang asalnya daripada warisan menyertai GRS, dia juga akan mempengaruhi keputusan pengundi. Apakah mereka mau mengundi seorang yang pernah Individu melompat. mengkhianat parti warisan. Jadi barangkali ada peluang parti-parti lain, misalnya calon BN Datuk Seri Anil, ataupun daripada parti-parti lain. Saya ingat ada 4-5 calon di kawasan itu. Tetapi masih lagi saya nampak 3 parti ini akan menjadi pesaing utama, yaitu BN, Warisan dan juga GRS. Okey, Fitri. Okey, adakah Pak Mu rasa PRN 17 kali ini bakal menyaksikan gelombang undi protes terhadap kerajaan maupun pembangkang? Dia sebenarnya ada juga unsur-unsur rakyat tidak puas hati dengan kerajaan yang memerintah, parti yang memerintah hari ini, yaitu GRS, berhubung dengan isu-isu berkaitan dengan kemudahan awam, air, listrik, dan nampaknya GRS lebih banyak memberi alasan menyalahkan parti-parti yang terdahulu, kerajaan yang terdahulu. Itu tidak apa, tetapi isu yang paling besar apabila mereka terpalit dengan skandal yang melibatkan mineral. Mineral. Jadi saya dengan Fitri pun dituduh bersekongkol dengan Albert Tai. Tetapi malam tadi dia podcast dengan Amy Dangin gitu. Jadi mengesahkan kami tidak bersekongkol. Semua orang mau tahu cerita yang sebenarnya. Betul. Sekarang ini masalahnya ada di kalangan penyokong-penyokong kerajaan hari ini yang tidak nampak isu sebenarnya. Mereka boleh pula katakan ini orang Cina bagi duit untuk kita kenduri. Sampai peringkat begitu. Mereka dari segi etika dan moralnya tidak penting pada mereka. Sedangkan dulu semasa Datuk Najib, kes Datuk Najib yang menjadi punca kepada tsunami seluruh negara, penolakan. Tidak ada video, belum dituduh, tidak ada tuduhan rasmi, hanya laporan Sarawak Report saja. Betul. Sarawak Report mengatakan ada kes 1MDB dan sebagainya. Akhirnya satu negara tumbang. Berbanding sekarang ni ada 13 video. Pengakuan daripada YB itu. Ya, saya terima 500,000, saya terima 550,000, saya terima 350,000. Dan kita penyokong-penyokong kerajaan masih menganggap itu tidak benar. Kalau tidak benar, bagaimana didakwa oleh SPRM? Betul. 2 orang. Sedangkan orang bilang sudah terang lagi bersuluh. Ya. Jadi saya nampak ini akan mempengaruhi. Ini bukan lagi protes ini. Ini cuba Rina pikirlah. Saya pernah cakap kalau pada hari mengundi, sekiranya jam 8 pagi orang sudah beratur panjang mau mengundi, bermakna mereka menolak kerajaan. Mereka tidak sabar. Sebab saya sendiri, umur saya 60 lebih, saya tidak pernah excited untuk mengundi. Dan apabila tempoh ini agak panjang, saya jadi lemas. Keletihan politik. Saya jadi, kenapa ini? Kenapa tidak berlaku pilihan raya? Betul. Jadi kerana mereka proses berunding kursi dan sebagainya, jadi rakyat jadi fed up. Tapi sebenarnya rakyat tidak sabar untuk mengundi. Tapi kalau orang mengundi ini keluar pukul 4, pukul 5 itu biasanya tunggulah. Mereka akan undi parti kerajaan. Biasanya begitu. Tadi Pak Mu sebut tentang pembahagian kursi kan, Fitri. Jadi bagaimanakah strategi pembagian kursi ini akan mempengaruhi hasil pilihan raya kali ini? Ya, kalau saya punya pandangan lah. Ini Parti Nasional, terutama sekali PH,
dia cuba menguasai kerjaan negeri. Tidak lagi melalui proksi. Okey. Okey. Dulu PH, PKR menguasai kerjaan negeri melalui proksi. Yaitu apabila GRS dengan BN itu bergabung. BN itu adalah kerjaan perpaduan. Apabila berlakunya langkah Kinabalu, Okey. PH secara direct bergabung dengan GRS. UMNO sudah tidak ada dalam kerjaan negeri. Tetapi dalam masa yang sama, BN juga sangat penting di peringkat persekutuan. Betul. Jadi bagaimana PH mau mengekalkan kontrol terhadap Sabah, ialah dia akan cuba menguasai keputusan pilihan raya kali ini. Betul. Yang pada saya agak sukar kerana BN sudah lama bertapak berbanding dengan PH. BN ini saya anggap inilah satu-satunya parti nasional tetapi lokal. Betul. Dia membuat keputusan. Tidak ada lagi orang menganggap UMNO ini sebagai parti nasional. Walaupun hakikatnya parti nasional. Dia sudah 34 tahun. Betul. Di Sabah, 24 tahun di bawah UMNO jadi ketua menteri. Jadi saya tidak nampak dalam pilihan raya kali ini percaturannya PH kursi dia akan mengatasi BN. Okey. Menarik. Saya tidak menarik. nampak. Sangat menarik. Okey, Pak Mus, untuk PRN kali ini, adakah rakyat masih percaya kepada manifesto ekonomi parti-parti politik masing-masing? Orang tidak baca manifesto. saya sendiri tidak pernah baca. Orang tak mau tengok manifesto sudah. Tidak tengok. Orang tidak tengok manifesto. Jadi apa yang orang tengok sekarang ini untuk PRN kali ini? Dia sebenarnya banyak yang mempengaruhi keputusan mereka, tapi kebanyakan keputusan itu telah dibuat lebih awal. Okey. Keputusan keputusan last minute ini ada di kalangan pengundi muda. Orang-orang macam umur 60 ke bawah atau ke atas, dia sudah set. Betul. Dia sudah tahu siapa mau Dia sudah dipilih. set. Ya, dia sudah set. Dia Umur 40-an ke atas sudah set. sudah ada Dia ketetapan. sudah tahu. Betul. Ya. Sama ada dia sekarang ini berjawatan jadi JKK ke apa ni, menjadi ahli dalam parti. Mereka sudah set. Kalau dia ahli GRS diusukan misalnya, dia akan kempen ikut bos dia pergi mana-mana, dia sudah set, dia akan mengundi GRS. Tetapi apabila diumum nanti nama calon-calon tu bertempiaran lagi nih. Barulah. Bertempiaran, kucar-kacir lagi nih. Contoh saya bagi tahu contoh di Pintasan misalnya. Tansi Pendekar umum dirinya calon. Walaupun kursi itu adalah Ketua Pemuda GRS, Datuk Fairuz. Datuk Fairuz pula beritahu saya tetap akan bertanding. Begitu juga di Bandau. Di Bandau, di mana saya mendapat maklumat yang terkini, GRS akan memilih ketua bahagian di GRS, Datuk Maijul Mahab dan Datuk Redona, ketua wanita PGRS tidak dipilih. Jadi jika ketua pemuda dan ketua wanita PGRS tidak dipilih sebagai calon, porak-poranda lagi parti itu. Porak-poranda. Jadi kita nampak sekarang ni mereka dalam parti kemungkinan besar apabila sudah pada 8 atau 9 hari bulan ini diumum calon, saya ramal ada 2 parti lagi akan keluar. Jika tidak ada 2 parti dalam gabungan GRS akan keluar apabila pemimpin mereka tidak dipilih calon. Satu USNO, apabila Tansi Pendekar tidak menjadi calon di Pintasan, USNO akan bertanding sekurang-kurangnya 25 kursi. Tanding dia kata friendly contest. Kedua ialah Parti Harapan Merotai. Tan Sri Liu akan keluar juga. Apabila dia tidak dipilih kerana Perdana Menteri sudah umum Datuk Ruby Uji sebagai calon daripada
PH, PH gabungan dengan DRS, dan mungkin juga di Sipitam, Hafiz Musa akan dicabar oleh Yusuf Yaakob. Yusuf akan bertanding atas tiket bebas ataupun parti lain yang akan mencabar. Jadi keadaan ini menyebabkan keputusan pilihan raya ini sangat-sangat menarik. Betul. Cuma kelebihan parti-parti nasional, keputusan itu dibuat dengan begitu teliti. Sebab itu kita utamakan orang yang ada jawatan dalam parti. Ketua bahagian. UMNO ni kebanyakan calonnya ketua bahagian. Mungkin 1, 2 macam di pintasan. Kita ambil daripada golongan korporat, daripada seorang CEO. Begitu juga di beberapa tempat kita ambil anak muda sebagai calon. Jadi saya nampak dalam DRS itu sendiri akan kucak-kacir. Setiap parti mungkin mengalami mungkin masalah yang sama, tapi bagaimana mereka mengatasi ataupun menghandle perkara tersebut bahkan akan menjadi contoh Star misalnya kan. Star apabila dia membuat keputusan dia keluar daripada DRS kerana tidak puas hati dengan kerjasama dengan National Party. Star is the real local party sekarang ini. Star dia konsisten dengan isu local party. Begitu juga dengan KDM parti KDM kita Datuk yang Wetrom Bahanda dia memangku presiden. Dua parti ini akan saya rasa boleh mendapat kelebihan apabila orang-orang yang berminat dengan local party, dia akan dapat mampu menarik penyokong-penyokongnya, terutama daripada suku KDMR. Dan saya percaya kalau dulu Star dapat 6 undi, kali ini mungkin dia boleh dapat 9 hingga 10 kursi. Bukan undi, 10 kursi. Besar juga tu. Besar. Dia akan lebih dominan berbanding dengan PBS yang nampaknya kehilangan arah. Dia pun menunggu seorang pemimpin yang statusnya seperti Tan Sri Pairin, tapi mereka sebenarnya sudah tidak ada lagi kepimpinan seperti itu. Yang ada sekarang ini kebanyakannya yang resis, yang resis, yang tidak ada hala tuju yang jelas. Jadi saya nampak keputusan pilihan raya nanti akan didominasi oleh parti warisan pertama dan parti nasional, BN. Ini dua akan mendominasi dan bilangan kursi pun mungkin hampir sama. Agak setara. Agak sama. Okey Pak Mus, tadi kita sudah cerita tentang ekonomi, kita juga menyebut tentang apakah strategi. Jadi sekarang ini kita masuk pula tentang cyber trooper, Cytro kan. Mana-mana parti pun kita lihat masing-masing ada Cytro. Masing-masing ada Cytro dia. Betul. Jadi sejauh manakah pengaruh Cytro yang berbayar ini memberi kesan terhadap sikap pengundi membuat keputusan dalam pilihan raya akan datang? 2018 saya ingat Cytro yang paling banyak ini BN. Hampir setiap cawangan, bukan lagi setiap bahagian. Cawangan pun kita ada Cytro, ada bajet. Ada bajet. Saya ingat lagi sebab saya masa itu dengan jasa. Saya terlibat melatih, mengajar cyber trooper bagaimana kita menyampaikan mesej, bagaimana kita di peringkat daripada kementerian masa itu Datuk Saleh Menteri Komunikasi. Ya. Tapi tidak berjaya apabila set pemikiran rakyat kerajaan ini korup. Sudah menolak wave itu. Dia punya gelombang untuk menolak tu sudah cukup kuat. Hari ini kerajaan GRS dia ada bajet almost 8 million. Wow. 7.9 million dan dalam parti sendiri pun dia ada bajet dalam 2 million. 2 million yang dipegang oleh ketua penerangan yang membayar kepada Cytro, termasuk juga
apa ni, individu-individu yang ada jawatan dalam kerajaan yang boleh mempengaruhi pemikiran pengundi. Orang-orang, contoh di Kemas misalnya. Saya tidak tuduh Kemas menerima. Okey. Contoh Kemas di apa ni, Special Branch, MIO. Ni orang-orang yang sentiasa memberi maklumat berdasarkan apa maklumat yang diberi kepadanya. Jadi saya percaya perkara ini akan berulang. Apa yang berlaku pada 2018 akan berulang pada kali ini. Macam mana banyak pun kita bayar, rakyat sudah set. Sebab rakyat merasa. Saya ingat lagi pada mungkin Rina dengan Fitri belum besar masa itu, 1985. Sudah tingkatan berapa? 1985. Pada masa itu. Berkapal 85. Ya. Pada masa itu Special Branch, MIO, Kemas, semua laporan daripada kerajaan negeri, kerajaan pusat mengatakan Berjaya akan menang besar. Tidak ada sangka pada masa itu Berjaya tinggal 6 kursi. Kalah. Sweep Kalah teruk. Terjungkang Berjaya. Kalau berdasarkan maklumat daripada Special Branch, berdasarkan MIO, Kemas, agensi federal, tiada masalah. Untuk Semua menang. laporan ni. Tetapi sebaliknya, Laporan berbayar. Ini masalahnya apabila laporan itu dibayar. Dia tidak asli. Saya cakap dengan SB Bukit Taman. You percaya maklumat yang dibayar. Saya bagi you maklumat. Saya suruh dia baca buku. I give you 1 hour, tengok. Dia baru nampak. Kita tidak boleh mengambil satu pandangan dari satu pihak saja. Dulu waktu pilihan raya 2018, saya paling banyak ditanya oleh maksudnya individu yang mendapat maklumat ini. Dan saya satu orang yang suka berterus terang dan tidak disukai. Dan tidak disukai. Sebab saya Pak Mus terlampau lantang. saya kata itu tidak betul. Macam dia kata maklumat DRS 33. Saya kata you maklumat dari mana? Mana you dapat? Dulu dia Perdana Menteri pun, Perdana Menteri Tan Sri Muhyiddin, dia dapat 11 saja. Macam mana pula sekarang 33? Nah, Jauh jauh sangat. Jauh tu. Jadi itu pandangan saya lah. Okey. Okey Pak Mus. Okey, kita berceritalah untuk anak-anak muda. Mungkin anak-anak muda sekarang ni tercari-cari parti nasional ke atau parti tempatan. Parti tempatan pun macam sedang hangat. Orang bilang memperjuangkan dia orang punya agenda masing-masing kan. Tapi bagi saya lah Pak Mus, kalau kita melihat dari sudut sejarahnya, di mana bermulanya dari USNO-nya, dari PBS-nya, itu parti lokal, parti lokal memerintah. Sejauh mana parti lokal memerintah dan tidak berjaya, dan apabila BN masuk, BN Sabah membangun sangat berjaya. Sangat berjaya sekali, dan kita hanya tumbang kalau ikutkan bermain dengan gelombang daripada Datuk Seri Najib. Itu pun orang bilang persepsi yang belum tahu lagi betul salahnya. Yang sekarang ni kita boleh nampak di mahkamahnya banyak lagi orang bilang sekarang ni pun Datuk Seri dapat di NAA kan, Pak Mus. So membuktikan ini semua tuduhan-tuduhan yang akhirnya orang bilang tuduhan yang sengaja orang bilang sengaja diadakan. Tidak apa. Sebab tuduhan sudah dibuat, hukuman sudah dibuat. Jadi marah orang itu pun sudah sejuk. UMNO tidak pernah melindungi orang-orang yang bersalah. Ya betul. Ya, betul. Ya, sudah dihukum. Jadi kau salahkan satu parti, itu tidak betul. Sebab dia satu institusi. Yang bersalah itu pemimpin. Apabila pemimpin itu sudah dihukum, tidak ada lagi. Jadi saya nampak dalam memperjuangkan isu berkaitan dengan hak Sabah, Parti Nasional lebih efektif, betul, berbanding dengan parti lokal. Saya ingat di Sarawak pun orang kata kita ikut macam Sarawak. Tidak ada satu pun kalau ikut betul yang diperjuangkan oleh Sarawak berjaya secara perundingan.
Semuanya secara krisis. Nah, Sarawak mendapat 5% hak sales tax petroleum, bukan berunding. Betul. Sebab Sarawak bukan national party. Sarawak itu local party. Local party. Untuk dia berunding, dia rasa tidak begitu, dia kekok. Maka dia terpaksa membawa kes itu ke mahkamah. Sehingga mahkamah Memutuskan. keputusan bahwa kita runding di luar, berilah sales tax petroleum kepada Sarawak, dan Sabah dalam masa yang sama mendapat juga 5%. Jadi tidak ada yang kita boleh katakan Sarawak itu berjaya kerana dia local party. Tidak. Sabah sebagai local party pun tidak ada kejayaan langsung. Betul. Bayangkan baru-baru ini apabila mahkamah memutuskan bahawa Sabah berhak mendapat 40% cukai bersih sejak tahun 1974 harus dibayar. Kejayaan itu bukan dibuat oleh orang politik. Kejayaan itu dibuat oleh peguam. SLS, Sabah Law Society. Society, betul. Tetapi yang sedihnya, yang menghalang daripada saman itu adalah parti lokal. Sebab dalam saman itu, responden pertama federal government, responden kedua state government. Kenapa state government menghantar peguam untuk menghalang Tapi yang hak 40%? bila berjaya disokong pula. Bila berjaya dia kata itu kejayaan dia. Tetapi BN pada tahun 2015 yang diketuai oleh Anifah Aman, kita berjaya membentuk jawatan kuasa khas MA63 yang dipengerusi oleh Datuk Nancy Sukri dan juga Anifah Aman. Bermakna apa yang dibuat oleh National Party di Sabah tidak dapat dibuat oleh mana-mana parti politik lain. Betul. Termasuk local party di Sarawak. Di Sarawak dia mendapat hak gas melalui Petros pun melalui mahkamah. Tidak ada perundingan. Tetapi dalam BN kita tidak perlu bergaduh dengan Kuala Lumpur. Kita berunding kerana kita dalam sebuah parti. Waktu itu kita kerjaan lah. Sekarang ni sebab BN tidak lagi kerjaan, maka tidak ada lagi perundingan begitu. Tetapi sejarah membuktikan bahawa melalui National Party kita boleh merundingkan hak kita. Tanpa perlu macam saya kadang-kadang saya terbaca satu podcast satu wanita, very interesting. Dia cerita di Sarawak, ahli parlimen kalau bercakap soal hak Sarawak, dia fokus. Dia bercakap tentang hak Sarawak, tetap apa agenda lain. Tetapi dia kata MP Sabah lebih banyak terlolong menjerit. Terlolong menjerit, akhirnya apa barang pun tidak selesai. Kerana saya percaya MP Sabah datang parlimen bukan memperjuangkan hak Sabah, tapi memperjuangkan dirinya dan partinya. Seolah-olah kalau bukan parti mereka maka tidak tercapailah hak Sabah. Kalau bukan dia, tidak adalah orang lagi yang boleh yang punya hak Sabah. Jadi saya rasa orang Sarawak dia fokus. Dan orang Sarawak kalau bercakap mengenai hak-hak Sarawak, selepas itu mereka buat press conference. Semua YB Sarawak berada di belakang. Satu orang juru cakap. Di Sabah tidak. Semua mau jadi juru cakap. Satu orang kata dia punya MA 63 itu betul, yang Siana punya tidak betul. Saya punya parti betul, parti Siana. Dia tidak pernah ada satu orang yang dapat yang betul-betul perjuangkan secara bersepadu. Tidak satu hati, masing-masing promosi diri, promosi partinya sendiri. Saya bagi contoh, MP Kota Belud lah, menjerit-jerit, tidak tentu pasal. Akhirnya satu barang pun tidak selesai. Tetapi dia popular lah. Dia popular. Tetapi popular
karena suaranya saja, tapi tidak ada kejayaan. Okey, Bang Mus, tadi kita sudah cerita, kita dah sebut juga tentang cyber trooper. Betul. Jadi adakah Pak Mus rasa pada pilihan raya kali ini media sosial ini menggantikan kempen fizikal ataupun lapangan, dan bagaimanakah influencer itu sebenarnya mempengaruhi pengundi pada hari ini? Ya, memang influencer ini ada pengaruh, ada pengaruh. Macam semalam apabila saya dengan Fitri buat podcast dengan LBT, Sangat melonjak, Bang Mus. melonjak. Tetapi apabila si Amidangin lagi, dia pun melonjak. Dia lagi hebat lah, sebab dia di influencer itu di kalangan anak-anak muda. Betul. Jadi saya berpikir yang terpengaruh dengan influencer dengan medsos ini adalah pengundi di bawah umur 40, anak-anak muda. Anak-anak muda saya ingat mereka lebih berminat, mereka seronok. Seronok mendengar, dan mereka ini kalau sudah buat keputusan tidak mengundi sesuatu parti itu, tidak mengundi lagi. Tidak sangat mengundi. dipengaruhi ya. Tapi pengaruhi dia orang-orang yang boleh mempengaruhi, bukan semua orang. Kalau tak yang podcast biasa tu orang ketawa saja tu, orang skip saja. Jadi memang betul ada pengaruhnya. Okey. Okey, Bang Mus, untuk PRN kali ini, nilai moral, kejujuran pemimpin diuji dalam suasana politik yang semakin kompleks. Bagaimana pemimpin ini diuji? Ya, memang itu sangat penting lah, Fitri. Tetapi kita sudah dihidangkan dengan makanan seperti itu sejak dulu. Maka jadi makanan ruji kita. Kita sudah biasa ambil seorang pemimpin YB yang beli degree, beli PhD, yang jadi scammer. Itulah yang dihidangkan kepada kita. Ada pemimpin dia scam kerajaan, tapi masih menang. Tetap orang suka juga ya, Bang Mus? Bukan suka, soalnya itu dah makanan kita. Kalau orang biasa makan belacan, bau belacan, tapi orang makan. Jadi kita ini belum lagi dihidangkan dengan kepimpinan yang betul-betul ada etika. Kita sendiri sebagai penyokong parti-parti politik, kita tutup mata. Sebenarnya itu yang kes dengan Alberta itu dana politik bah itu. Kita sendiri membohongi diri kita. Sumbangan dia bilang. Kita sendiri membohongi, sedangkan kita tahu tidak ada satu toke yang bodoh tiba-tiba bagi duit. Tidak ada. Tanpa ada in return. Tidak ada. Ya, tiba-tiba dia kata kalau tidak ada pemberi rasuah, tidak ada penerima. Jadi aku bilang tiba-tiba orang bagi kau duit saja. Kalau kau tidak ada kuasa, kalau kau bukan wakil rakyat, kalau kau bukan ketua menteri. Betul. Itu sebabnya saya cakap etika ni, moral ini bukan saja tidak ada di kalangan wakil rakyat, di kalangan kita pun tidak ada moral. Sebab kita tutup mata, kita terima parti kita, pemimpin kita pun begitu. Jadi ini satu yang mungkin mengambil evolusi yang lama sedikit, malah karena ketaksuban kita kepada satu-satu organisasi, satu-satu institusi, ketaksuban kita kepada image kepimpinan, menyebabkan kita menafikan yang benar. Kita terima semata-mata karena kita memang dalam itu. Dalam itu. Jadi kita tahu bahawa tidak ada satu parti ataupun kerajaan yang sempurna. Semua pun ada dia punya. Ada kerjaan di sempurna. Pasti akan ada kekurangan, ya kan? Jadi adakah Pak Mus rasa rakyat akan mungkin kembali memilih parti yang tidak sempurna tetapi terbukti berhikmat? Ya. Sebenarnya kalau kita berpikiran mudah begitu, rakyat akan memilih parti yang pernah memberi mereka keselesaan, memberi keselesaan hidup. Tidak lagi terkejar-kejar mau cari air,
kejar-kejar mau beli generator. Tiba-tiba karan mati. Kau ada pasar malam. Ya. Mati karan. Aduh. Jadi saya mengalami, saya tiada air selama 8 hari. Lama tuh Pak Mus. 8 hari dan saya terpaksa membeli satu tangki lori. 600. Bayangkan kalau 8 hari. Jadi rakyat akhirnya tidak lagi pikir, aku tidak kisahlah siapa bakal ketua menteri, siapa bakal kerajaan. Yang penting kerajaan itu pernah memberi khidmat yang baik kepada kami. Sebab itu saya melihat pilihan raya kali ini akan berlaku keadaan di mana rakyat balik kepada dia punya sense. Dia back to basic. Dia balik kepada dia punya perasaan. Tidak guna sebuah retorik. Betul. Tidak guna. Kita pun anak mau ke sekolah, kerjaan bagi beasiswa. Betul. Orang tiada rumah, memang kerjaan bagi rumah. Orang miskin, memang kerjaan bagi bantuan. Betul. Tidak kira kerjaan apa. Daripada kerjaan USNO dulu pun, dia bagi rumah murah. Kerjaan berjaya bagi, bukan SMJ saja, bukan JRS saja. Dari dulu orang bagi rumah. Yang dia sebut ini tambah. Takkan kau mau doakan supaya semua orang miskin, supaya lebih banyak bantuan. Yang kita mau buat untuk negeri kita ini, bagaimana, bukan saja bagaimana kita mengatasi masalah, tapi bagaimana kita melihat masa depan. Bagaimana kita melihat peluang negeri Sabah ini untuk dimajukan. Apa potensi dia, bagaimana penglibatan anak-anak muda, bagaimana penglibatan golongan profesional. Takkan terpaksa semua lari ke Selangor, lari ke Pinang, lari ke Johor. Kita berpolitik tidak pandai habis. Negeri kita tidak boleh urus. Semata-mata kerana kita kekalkan jawatan. Itu masalah. Dan masalah ini sangat ketara masa sekarang ini. Betul. Sangat ketara masa JRS ini. Asyik dia politik. Ini letak sini, tiba-tiba timbalan ketua bagian letak jawatan. Kenapa keluar? Ini, kenapa? Oh, ini sebab dia orang mau calon. Belum pun diumum calon. Belum diumum. Belum. Yang ketua menteri yang presiden PGRS kata, oh dia sebab dia orang mau calon tidak dapat. Bila masa kau umum calon? Belum umum. Orang sudah tidak puas hati. Ada yang mencalonkan dirinya sendiri. Ya, ada 2-3 kes. Ya, ada 2-3 kes. Ini parti sebenarnya parti caca merba. Tidak ada satu sejarah dalam Sabah ni seorang presiden parti tidak dihormati. Inilah pertama kali. Macam mana seorang umum, saya calon di Petagas, saya calon di Pintasan, saya belum lagi diputuskan, dia sudah umum. Bermakna there is no respect Kepada ketua. Saya belum dengar lagi orang UMNO umum dirinya calon. Ya. Saya belum dengar lagi orang PKR umum dirinya calon. Betul. Begitu juga parti-parti warisan, ada yang umum calon. Dan Datuk Syafiee ini pun tidak pernah umum. Betul. Siapa-siapa calon. Dirinya sendiri pun dia tidak umum calon. Memanglah ada 1-2 tu kita nampak memang dia calon, tapi umum secara resmi belum ada lagi. Jadi saya nampak ini caca merba, betul-betul caca merba. Dan caca merba ini akan caca merba berterusan ini sampai penamaan calon. 8 atau 9 hari bulan ini kita akan tahu. Saya kira saya lihat JRS kali ini mungkin akan terkubur ya sebelum PRN kali ini. Saya kiralah dari segi pandangan saya ini, pandangan saya Pak Mus. Ada saya tulis dalam Facebook, ada dia kata siapa selepas Haji Ji. Okey. Part 1, Part 2 belum lagi. Part 2 tu selepas penamaan calon. Wow. Adakah Pak Mus melihat pada keputusan PRN 17 ini akan mencerminkan kematangan rakyat untuk memilih? Ya, saya nampak itu saya kata tadi, dia go back to basic. Kita tidak harus melihat Sabah ini dengan masalah infra sahaja. Yang tidak kata jangan, kalau kita pun terkongkong sangat, sikit-sikit cerita masalah air, sikit-sikit cerita masalah karan. Sebenarnya bukan itu, tetapi itu kalau sahaja. Hal kecil itu pun kau tidak boleh atur, janganlah kau cerita hal lain. Janganlah kau bercakap soal mau hantar satelit ke bulan, satelit ke tidak guna. Ya, betul. Tuaran kau tidak boleh atur.
Betul. Itu orang tidak boleh selesai. Kau mau cakap dah besar-besar tidak guna. Itu sebab paling penting ya, soal leadership ni, kepimpinan, kebolehan, bukan clowns. Yang kita ada sekarang ini clowns. Betul. Apa cakap Melayu clown ni? Badut. Badut. Ada badut. Cakap sengih, tidak pernah serius. Cuba kau cakap serius sikit. Ikut style Abang Jo. Bila bercakap soal ekonomi Sarawak, saya akan pastikan setiap pelajar Sarawak mendapat 15,000 setahun. Begitu. Solid. Karisma. Asal anak Sarawak, IC dia K, dapat 15,000 di Institut Pengajian Tinggi. Tak kira awam ataupun swasta. Ini sengih bercakap. Siapa cakap? Tidak serius. Macam mana kau yakin seorang ketua menteri macam tu? Itu sebab saya panggil dia toyol. Jadi saya bukan apa, tapi saya terasa sangat kita diperbodohkan kalau terus menyokong kepimpinan seperti ini. Saya pun tengok jam. Adakah kita masih mau lanjutkan atau bagaimana? Itu tadi kita cerita pasal GRS nanti dulu. Kita So kita cerita ni pun sudah hampir sejam. Jadi tak sedar masih mau bagi tahu bahawa masa tu begitu mencemburui kita. Betul. Bila cerita dengan Pak Mus ni, dia ada banyak lagi topik yang boleh kita buka. Tapi lain lagi cerita Pak Mus. Kalau kita bercerita berkaitan dengan warisan sekarang ni, kita melihat dia lebih kepada orang bilang memperjuangkan orang bilang local party lah kan, orang bilang. Tapi kita melihat dari segi sejarahnya warisan ni, orang bilang jangan orang bilang ada quote ni saya terbaca, jangan sampai menjadi sempurnanisasi. Jadi warisan ni dia pandai dari segi political marketing. Datuk Safi ini seorang yang cukup pengalaman dalam UMNO, dia telah bawa ke dalam warisan. Tetapi kita mesti ingat kemenangan warisan pada 2018 bukan kerana warisan itu kuat. Bukan kerana, tapi protes orang terhadap warisan nasional. Gelombang itu, tsunami. Sebab kalau warisan itu kuat, Mungkin sewaktu tu orang bilang masih marah lah kan. Ya, kemarahan. itu itulah kan, waktu itu. 8 tahun yang lalu. 8 tahun 2018. 85, 6, 7, 8. 7 tahun. Lebih kurang 7 tahun yang lalu. Jarang orang marah 7 tahun. Betul. Orang bercerai laki bini pun biasa 2 tahun rujuk sudah. Okey. Biasanya. Ini 7 tahun yang lalu. Pengalaman ni nak. 7 tahun yang lalu orang marah BN masa tu Ramandalan kalah, Saleh kalah. Betul. Ramai kalah BN. Kita tak jangka pun boleh kalah. Masa tu warisan berjaya kerana sentimen penolakan terhadap Datuk Seri Najib. Tetapi selepas itu warisan tidak lagi berjaya. Betul. 2 tahun selepas itu warisan gagal mengekalkan kerajaan. Kerana warisan pun melakukan banyak kesilapan. Sangat banyak. Tetapi pada ketika itu Pak Mus, ketika penolakan 2018 orang menolak Datuk Seri Najib, betul. Tapi ketika PRN 2020, orang menerima bermula daripada Siri Diki Manis ke Melaka, ke itu Johor saya pada kata ketika itu. Berlaku kembali orang bilang mau menerima kembali. Ada tempohnya. Selepas 2 tahun marah orang balik kepada sense, balik kepada basic. Dia kata, yang kita marah UMNO ni kerana Najib sudah dalam penjara. Ya, kita sudah nampak. Sudah dihukum. 2 tahun. Lepas itu apabila kita pilihan raya 2020, warisan tidak lagi menang. Dia dapat 23 kursi saja. Tidak lagi menang. Jadi sehingga kerjaan baru di RSPH. Hari ini dari segi political marketing, warisan hebat. Media dia hebat, podcaster dia hebat. Saya tidak tahu berbanding dengan JRS, adakah warisan ini mempunyai dana yang begitu banyak ataupun ini semuanya kerana semangat juang parti orang bilang. Semangat juang parti. Tetapi setakat mana kekuatan juang parti warisan pada 2025 tidak sama dengan 2018. Yang lucunya warisan
Warisan ni cuba memperjuangkan local party. Tapi kenapa orang bilang mengada-ngada, orang bilang terbang pergi KL kan, cuba meletakkan calon di KL, di Semenanjung. Di Johor, ya betul. Ya, tak apalah itu sebenarnya itulah kehebatan Safi Apdal. Okey. Sebut Safi Apdal ini dia seorang yang kalau kita dalam psikologi dipanggil ada superiority complex. Dia begitu yakin, dia mempunyai kemampuan yang standing dengan Anwar Ibrahim. Belum ada pemimpin Sabah yang berpikir seperti Anwar Ibrahim. Tidak Bung, tidak Saleh, tidak Rahman. Adakah Syafi'i ini boleh dikatakan seorang yang narsistik? Saya tidak kata begitu. Maksud saya dia seorang yang begitu yakin. Dia berkebolehan. Dia berkebolehan memimpin bukan saja Sabah, tapi negara. Sebab itu apabila dia mengembangkan sayap warisan ini ke Johor, ke Pulau Pinang, malah dia pernah cabar kepimpinan di peringkat persekutuan kerana dia yakin. Dia yakin. Saya ingat itu sebab saya pernah cakap kalau Syafi'i Apdal ni masih dalam UMNO, dia mungkin sudah presiden. Betul. Bukan Zahid. Tidak mustahil. Tidak mustahil. Sebab dia mampu menawan seluruh Kedah tu. Pada saya kempener Syafi'i Apdal. Waktu dia bertanding dengan presiden sebanyak 2 kali. Saya lah salah seorang yang kempener dan saya very close dengan Syafi'i Apdal. Saya tahu dia seorang yang sangat berkebolehan dan dari segi leadership memang sukar untuk dibuat. Tetapi kesilapan jadi kerajaan 26 bulan itu. Dia pun belum pernah minta maaf dengan rakyat Sabah. Belum pernah dia mengaku kesilapan dia. Dia belum pernah. Kenapa tiba-tiba dalam satu daerah, satu ketua menteri, satu timbalan ketua menteri. Ini tidak pernah berlaku. Tidak pernah berlaku. Dari dulu kita dalam sejarah sejak USNO, apabila ketua menteri itu dari pantai barat, maka pantai timur dilantik timbalan ketua menteri. Itu lumrah. Ini bukan dia hukum, tetapi macam apa dipanggil itu social contract lah. Contoh apabila kita melantik pengarah dari kalangan Bumi Putera Islam, maka SUT itu Bumi Putera bukan Islam. Betul. Begitulah amalan kita. Tapi bila sampai warisan, dia langgar semua tu. Dia langgar. Dia ambil dari satu tempat saja. Jadi ini saya tidak nampak Parti Warisan akan mempunyai sokongan yang sama seperti 2018. Tetapi Warisan masih mampu memperolehi lebih daripada 25%. Okey. Banyak juga. Tapi tidak boleh membentuk kerjaan simple majority. Betul. Mana-mana Sebab mana-mana simple majority 37 Rina. Betul. Mana-mana parti pun sekarang ini tidak ada satu yang dominan yang boleh membentuk. Tidak, kalau dia 25, parti yang lain itu tinggal berapa? Iyalah. Itulah yang membentuk kerjaan. Betul. Itulah maksud saya, tidak ada satu parti yang dominan parti yang gabungan. boleh membentuk. Ya. Terpaksa juga selepas pilihan nanti akan memikirkan siapakah gandingan teman tapi mesra mereka selepas ini. Betul. Sinilah peranan Tuan yang terutama nanti. Seperti mana peranan yang di Pertuan Agong sewaktu hang parlimen dulu. Kerajaan perpaduan itu kan. Jadi saya kira kepada rakyat Sabah, kepada anak muda lah, untuk PRN kali ini orang bilang mencari kestabilan, unilah nasional, parti nasional, kerana parti nasional hanya akan menjanjikan kestabilan bagi saya. Ya, sebab kita mau bersaing dengan nasional, kita berfikir seperti national leader. Kalau kau asyik pikirkan tuaran saja, tidak boleh. Betul. Kau kena berfikir nasional. Kita kena fikir global kan Pak Mos? Berminda global walaupun kita berada dalam parti yang lokal mungkin. Fikir surup saja tak boleh. Kau kena berfikir jauh sedikit. Kita kena fikir apa masalah di Kelantan. Macam mana mengatasi masalah ngakomeng ni gaduh pasal bahasa Melayu. Orang Sabah harus terlibat membincang isu-isu nasional. Bukan membincang hari-hari tiada air, hari-hari tiada karan. Kita mesti melihat Sabah ini peranannya dalam nasional. Betul. Dalam menentukan dasar-dasar
kebangsaan. Sebenarnya kita sudah berada di sana suatu ketika dulu. Sudah. Tapi kita gustan sikit. Itulah. Kenapa masih belum terlambat? Jadi pilihlah dengan bijak pada kali ini supaya kita mendapat kestabilan yang kita impikan. Dan sebagaimana yang saya sering sebut, sebagai rakyat Sabah kita pun mau mengimpikan satu kerajaan yang kita visualisekan sebagai satu kerajaan yang stabil, yang tenang, yang aman, yang jauh daripada segala perpecahan, yang mana akan memastikan pembangunan yang sepatutnya kita dapat. Betul. Kita dapat. Kan? Betul kan? Okey. Rasanya itu sajalah pada malam ini ataupun pada kali ini episod ke-17 pada kali ini bersama dengan Tuan Musli Oleh ataupun Ibu dipinali sebagai Pak Mus. Terima kasih sekali lagi Pak Mus kerana sering kali hadir apabila dijemput dalam podcast kali ketua ini. InsyaAllah kita akan jumpa lagi dalam episod yang akan datang. Tetaplah jadi orang yang baik. Walaupun mungkin kita belum cukup baik kerana kita tidak tahu kebaikan mana akan membawa kita ke syurga. Fitri. Jangan lupa follow, like and share sekali ketuk di setiap laman sosial anda. Sehingga kita berjumpa lagi di episod yang seterusnya. Assalamualaikum, salam damai, bye-bye. Bye.